kita dengar banyak masyarakat ni ada yang takut vaksin, ada yang pro vaksin dan sebagainya. Saya nak bagi tahu awal-awal dan bagi pihak kedua lagi panel tu pun, kami bukan anti vaksin. Kami bukan menghalang penggunaan vaksin, malahan kami adalah guru dalam universiti dan kami mengajar mengenai vaksin. Kami promote vaksin. Saya hampir semua pelajar perubatan tu yang saya ajar tidak pernah sebut jangan guna vaksin. Ingin menceritakan bahawa proses mengeluar vaksin memang tedious ataupun rumit dan memerlukan banyak kajian sebab vaksin ini bukan macam ubat biasa. Bukan macam Panadol di mana kita ambil lepas 4 jam, Panadol tu dah hilang daripada badan kita. Vaksin ini akan masuk pada badan kita dan membuat sesuatu, mengubah sesuatu dalam badan kita. Jadi maksud saya ialah vaksin ini bertindak secara jangka panjang, mungkin mengubah badan kita ni sepanjang hayat. Itu bergantung pada vaksin lah. Dan apa yang biasanya terjadi ialah vaksin ini secara klasikal, secara tradisi dibuat dengan menggunakan virus yang telah lemah ataupun yang tak aktif. Dan dia masukkan dalam badan, badan kita akan bertindak mengeluarkan setengah antibody dan sebagainya. Tapi sekarang ini, kebelakangan ini kita dapati ada juga vaksin yang menggunakan teknologi baru. Dipanggil teknologi mRNA dan sebagainya. Dan vaksin ini dilakukan dengan cepat. Itu cukup bagus. Itu menunjukkan kemajuan teknologi sudah dapat menjana vaksin dengan cepat dan juga dengan baik. Satu masalah yang timbul ialah badan kita berteknologi sama. Kita tidak ada perubahan teknologi dalam proses imunisasi kita dan juga proses metabolisme manusia. Jadi, vaksin ini bila kita dah dapat buat vaksin dengan baik, ujian pada manusia haruslah dilakukan dengan sempurna, dengan lengkap. Supaya kita pasti vaksin ini tidak melakukan apa-apa yang kita tidak mahu pada badan kita. Kita tengok dulu sebelum ini, vaksin RNA ini telah dibuat untuk virus yang terdahulu dan banyak kesan yang buruk telah berlaku kepada haiwan-haiwan yang telah dikaji akibat vaksin ini. Kita tengok yang lepas-lepas tu memang ada haiwan yang mati pun selepas ini sebab dia ada autoimmune reaction. Okay, so itu boleh berlaku jika kita ada vaksin daripada RNA. Dan sekarang kita memang ada pun vaksin RNA ni dalam pipeline kita, dalam penyediaan kita yang akan diberikan kepada masyarakat. Inilah yang menimbulkan banyak kontroversi, pemikiran rakyat pun bercelaru sama ada nak terima tak nak terima. Sebab vaksin ini tidak dipastikan selamat sehingga kini. Ia dikeluarkan dalam keadaan authorized for emergency use. Maknanya kajiannya belum lengkap. Kalau pada saya lah, kita tak boleh panggil lagi vaksin tu. Kita boleh panggil dia experimental material je. Sebab dia belum 100% lulus. Kita boleh ibaratkan dia sebagai bahan percubaan saja. Sebab dia belum 100% lulus. Tidak dicop dengan rasmi, okey ini vaksin. Tidak. Dia kata, okay, we authorize for emergency use. Dan kita pun menggunakan vaksin ini. Kalau kita nak guna,
fair enough. Kalau kita yakin, kita boleh guna. Tapi apa yang sepatutnya wujud di kalangan manusia ialah mereka harus diberi pilihan. Mereka harus diberi pilihan sama ada dia nak terima ataupun tidak terima. Sebab vaksin ini akan diberikan kepada mereka, akan disuntik ke dalam badan mereka. Dan kalau mereka tidak yakin, seharusnya tidak ada paksaan. Itulah rasanya yang paling penting supaya masyarakat rasa humanitarian consideration ada. Tidak ada paksaan untuk pengambilan vaksin. Yang saya rujuk ini adalah vaksin yang RNA based, yang berdasarkan pada RNA dan teknologi baru. Kalau vaksin lama tidak ada masalah, siapa dia punya kemuskilan ataupun keraguan tidak tinggi. Tapi bila teknologi baru, teknologi sendiri kita dah tahu dia baru, tapi kajiannya tidak lengkap. Lagilah kita rasa tidak selamat untuk menerima vaksin ini. So itulah satu-satu yang timbul di kalangan ramai masyarakat. Dan satu lagi, vaksin yang berdasarkan pada RNA ni, dia ada kemungkinan menimbulkan reaction antibody, ADE dipanggil. Reaction yang autoimmune, yang keterlaluan, yang dia menyebabkan badan kita sendiri yang mengeluarkan perkara-perkara yang negatif daripada protein tu. Maknanya badan kita yang buat kita menjadi huru-hara, mendapatkan penyakit tu. So inilah satu-satu yang paling takut berlaku pada siapa-siapa. Satu lagi konsep yang kita perlu tahu ialah inter-individual variation. Ini bermakna setiap manusia berbeza. Mungkin kalau dalam 100 orang, 80 tu hampir sama, tapi ada 10 berbeza. Ada 10 belah belakang dia positif, yang negatif pergi 10 belah belakang. So dia kalau kita buat graf macam bell shape, majority comply, tapi ada juga yang tak comply. Manusia memang macam tu. Contohnya kalau kita ambil kopi, ada orang minum kopi, dia tak boleh tidur sampai 2 hari. Tapi ada orang minum kopi, dia boleh tidur. Tak ada apa-apa. So itu dipanggil inter-individual variation. Kita ada juga inter-ethnic variation. Ada sesetengah ubat, saya sendiri telah terlibat dalam kajian ni, di mana ubat itu kalau kita bagi pada orang India, dia cepat dia metabolize. Kita bagi pada orang Cina, dia lambat. Ini sebab kita ada, manusia ni ada dikategorikan sebagai fast metabolizers, slow metabolizers dan sebagainya. Bergantung pada satu bahan yang dipanggil cytochrome enzyme dalam badan. So ini semuanya kita kena tengok secara terperinci sebab kita rakyat Asia. Kita bukan orang-orang daripada Europe ataupun Amerika di mana ujian itu dijalankan. So baru ni saya tengok seorang jururawat Cina yang dapat severe allergic reaction. Saya straight away teringat, mungkin ini inter-ethnic variation. Telah dia exhibit inter-ethnic variation. Tapi kita sekarang ni kita tak boleh kata yes or no sebab kita belum kaji. Saya tak boleh nak katakan vaksin ini tidak bagus. There is no way I can say the vaccine is not good. Sebab kita tak tahu. So kalau kita tak tahu, kita cuba tahukan dulu. Okay, that is the best way. It's the approach yang kita perlu ambil. Okay, so that is on the vaccine itself. Okay, so saya harap kita dapat fahamlah kenapa kita masih ragu-ragu tentang vaksin ini. Dan yang paling kita takut timbul daripada syarikat itu sendiri, di mana syarikat itu meminta kebenaran supaya mereka imun daripada sebarang tuntutan daripada pengguna. Dia minta immune status, liability tak ada. So, kenapa itu diminta daripada pihak-pihak berkenaan? Mungkin dia takut juga sebab dia pun tahu, dia tak tahu juga keselamatannya. So, all this put together, mungkin kita boleh tengok semula